Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa jam selepas Ketua Pemuda UMNO menggesa supaya Perdana Menteri memecat menteri yang buat kecoh di lapangan terbang Kuala Lumpur, akhirnya menteri yang bertanggungjawab iaitu Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan bagi satu tapak tangan ke muka sendirilah macam tu. Apabila menteri tersebut iaitu Tiong King Sing mengatakan bahawa jangan merepek. Menteri tegur Ketua Pemuda UMNO, yang mana Ketua Pemuda UMNO tersebut iaitu Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menuntut supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil tindakan termasuk memecat menteri ini, yang mana dia kata Dr. Muhammad Akmal mengatakan tiada siapa boleh mengatasi undang-undang walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka. Menteri ini tampil memberikan satu penampar padu maut terhadap Ketua Pemuda UMNO ini, yaitu dia kata jangan merepek. Menteri tegur Ketua Pemuda UMNO. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menuntut permohonan maaf daripada Ketua Pemuda UMNO Muhammad Akmal Saleh. Ini selepas Akmal menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengambil tindakan terhadap Tiong yang dituduh menyalahgunakan kedudukannya dengan melanggar protokol keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada hari Khamis. Itulah ada pepatah Melayu kata terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padanya. Lebih kurang macam itulah. Jadi, adakah Ketua Pemuda UMNO ini sanggup untuk memohon maaf? Jika dia dapat menjadi seorang ahli politik yang baik untuk membantu negara, saya sangat menghargainya, kata Tiong. Tetapi jika dia tidak tahu cara menjadi seorang ahli politik, tolong jangan cakap merepek, kata Tiong lagi. Jelasnya, antara ciri seorang ahli politik yang baik adalah yang dapat menjaga ekonomi negara. Jika anda tak tahu keseluruhan cerita tentang apa yang sedang berlaku, jangan hanya mengikuti media sosial, kata Tiong lagi. Inilah masalahnya. Tengok media sosial terus percaya dan sebagainya. Belum lagi ditanya kepada Tuan Badan, belum lagi bermesyuarat, belum dapat penjelasan, belum lagi tahu sepenuhnya cerita, gambaran keseluruhan cerita. Karena video ini kadang-kadang hanya satu potongan saja. Apalagi kalau sudah disunting. Nak percaya 100% itu sangat-sangat tidak adil. Kata Tiong, jika anda tidak tahu secara keseluruhan cerita tentang apa yang sedang berlaku, jangan hanya mengikuti media sosial, kata beliau. Saya patut menuntut supaya dia meminta maaf kepada saya, beritahu Tiong, katanya kepada Malaysia Kini semalam. Akmal menggesa Anwar untuk mengambil tindakan tegas berdasarkan laporan oleh portal Bebas News yang mendakwa seorang menteri telah memasuki Dewan Ketibaan KLIA untuk menyelamatkan seorang warga negara China yang ditahan pihak immigration. Seharusnya dilucutkan jawatan sebagai menteri, kata Akmal pada hantaran di media sosial. Laporan tersebut mendakwa menteri tersebut didakwa masuk ke Dewan Ketibaan tanpa memohon pas keselamatan. Pun begitu, Tiong menafikan laporan itu dan berkata dia sudah pun mendapat pas masuk yang sah sehingga Februari tahun depan. Jadi kalau selama ini ada cerita-cerita yang katanya dia masuk tanpa ada pas, dia menggunakan kuasa, dia menggunakan kedudukannya, tidak ikut protokol dan sebagainya, itu semua bohong, itu semua palsu. Kerana Tiong sudah mendapat pas, dia ada pas masuk yang sah sehingga Februari tahun depan. Dia Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, jadi dia ada kapasiti untuk berada di lapangan terbang. Dan pasnya itu pula bukannya pas yang satu hari satu kali ambil. Dia diberi pas yang sudah cukup waktu sehingga Februari tahun depan. Jadi inilah, tidak siasat-siasat dahulu, tiba-tiba marah-marah suruh letak jawatan, itu yang memalukan diri sendiri.
Tiong berkata dia pergi ke KLIA pada kira-kira jam 3 pagi bersama dengan pegawai SPRM. Oh, rupa-rupanya Tiong datang ke sana bukan seorang diri, tapi dengan pegawai SPRM. Nah, ini yang mungkin Anda tak pernah tahu. Kalau baru tahu, share video ini. Selepas dimaklumkan tentang penahanan wanita itu melalui panggilan telepon daripada kaki tangan konsulat Jenderal Malaysia di Guangzhou. Rupa-rupanya Tiong ditelepon oleh kaki tangan konsulat Jenderal Malaysia di Guangzhou. Bukannya dia datang suka-suka, tapi dihubungi oleh konsulat di China, di Guangzhou, untuk meminta bantuan. Jadi sudah tentunya sebagai Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian, dia wajib untuk turun padang membantu. Takkanlah nak biarkan kan itu untuk menjaga diplomatik kita. Kalau tak dapat jaga diplomatik, itu namanya tak dapat jaga ekonomi. Menurut laporan ini di Malaysia kini, wanita itu dilaporkan bekerja untuk stesen TV kerajaan China. Tiong juga mendakwa ini bukan kali pertama dia campur tangan dalam kejadian sedemikian dan kehadirannya pada Khamis di Terminal 1 KLIA telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang tersebut. Selanjutnya, Tiong berkata dia bersedia untuk berdepan dengan kabinet susulan dakwaannya mengenai rasuah yang melibatkan pegawai immigration. Kata Tiong, ya tiada masalah. Saya boleh katakan, saya tiada isu. Saya tidak mempunyai sebarang agenda. Kerana yang pertama, kita mesti memberi keyakinan kepada pelancong dari seluruh dunia untuk datang, katanya, kepada Malaysia kini. Secara berasingan, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Muhammad Khalid Harun, mengucapkan tahniah kepada Tiong atas usahanya untuk membasmi rasuah di pintu masuk negara. Khalid juga berkata, salah faham antara pegawai immigration dan pelancong yang tiba, terutamanya dari China, dapat diatasi dengan melibatkan penterjemah atau pegawai yang mahir dalam pelbagai bahasa. Sebagai pemain industri pelancongan negara, MATA tidak boleh menerima alasan yang mana komunikasi sebagai masalah yang timbul di antara pelancong dari China dan pegawai immigration yang dilaporkan seperti yang dilaporkan. MATA berkata, tidak wajar komunikasi menjadi batu penghalang bagi pertumbuhan ekonomi negara dalam industri pelancongan. Industri pelancongan negara mempunyai banyak saingan dengan negara-negara jiran yang memudah cara pelancong asing untuk melancong ke negara mereka. Jika ini masih tidak dapat diatasi, MATA percaya pelancong akan lari ke negara lain dan ini sudah tentu merugikan pendapatan negara dan pemain industri pelancongan negara yang baru keluar dari kemelut wabak COVID-19, kata beliau lagi. Nah, sesuailah seperti yang dikatakan oleh menteri ini apabila beliau kata, jika dia merujuk kepada Ketua Pemuda UMNO ini, jika dia dapat menjadi seorang ahli politik yang baik dan dapat membantu negara, saya sangat menghargainya, kata beliau lagi. Tapi jika dia tidak tahu cara menjadi seorang ahli politik, tolong jangan cakap merepek, kata beliau lagi. Jelasnya, antara ciri seorang ahli politik yang baik adalah yang dapat menjaga ekonomi negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas kecoh dalam insiden di KLIA yang melibatkan seorang menteri, yaitu Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia, akhirnya ini yang berlaku yang amat menyedihkan saya secara pribadi. Manakan tidak saya bersedih kalau tiba-tiba Ketua Pemuda UMNO pula menggesa supaya Perdana Menteri kita memecat menteri yang buat kecoh di KLIA. Gesaan seperti ini kadang-kadang saya fikir terlalu tergesa-gesa. Selain daripada itu, Barisan Nasional dan UMNO ini khususnya adalah geng. Kita boleh cakap geng, satu kapal, satu tempat yang sama dalam kerajaan perpaduan. Tidak bolehkah Ketua Pemuda UMNO ini untuk menyiasat terlebih dahulu sedalam-dalamnya isu kekecewaan itu sebelum mengeluarkan kenyataan yang begini? Kerana tindakan beliau begitu cepatnya menggesa Perdana Menteri memecat menteri yang buat kecoh di KLIA ini adalah satu tindakan yang pada pendapat saya tidaklah beretika.
Cara yang beretika sebenarnya jangan buat dalam media sosial. Ianya harus melalui cara yang tepat, cara yang betul. Jangan terus suruh pecat. Nanti pastilah sekarang ini sudah diguna oleh musuh politik, khususnya menjelang PRN 6 luar negeri ini, sudah diguna satu senjata politik untuk menyerang kerajaan perpaduan. Kerana sikap tergesa-gesa, terburu-buru menggesa Perdana Menteri ini memecat menteri yang buat kecoh di KLIA. Dan akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya memalukan diri sendiri kerana rupa-rupanya apa yang berlaku di KLIA itu jauh lebih besar pendedahannya. Walau bagaimanapun, Ketua Pemuda UMNO yang dinyatakan ini ialah Dr. Muhammad Akmal Saleh, yang mana beliau kata Perdana Menteri harus mengambil tindakan tegas, termasuk melucutkan jawatan seorang menteri yang didakwa membuat kecoh di lapangan terbang KLIA itu. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ini kerana tiada siapapun boleh mengatasi undang-undang, walaupun siapa dan apa sekalipun jawatan mereka, kata beliau. Namun, telah dijawab oleh Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ini semalam. Menurut menteri tersebut, beliau ada di sana dengan pas yang telah diberikan sehingga satu tempoh yang masih lama lagi. Kalau ada cakap tiada pas, jawapannya sudah ada. Ada pas. Menteri itu ada pas kerana dia adalah menteri yang berkapasiti di KLIA. Perkara yang kedua ialah kerana salah faham atau miscommunication, tidak faham antara pegawai immigration dengan pegawai yang berlaku di KLIA itu dengan pelancong tersebut. Selain daripada itu, ada lagi kes yang lebih besar, yaitu menteri tersebut mendedahkan bahawa ada berlaku rasuah di tempat tersebut. Jadi ini membawa kepada pendedahan luar biasa, yang mana menteri tersebut kata sudah tiba masanya SPRM menerjah masuk ke KLIA dengan segera secara besar-besaran. Nah, bukankah ini satu perkara yang memalukan kepada Ketua Pemuda UMNO ini tergesa-gesa membuat kenyataan supaya dipecat, walhal menteri tersebut mengatakan bahawa dia masih sedar diri. Dia kata dia tidak akan menggunakan kuasanya dan itu hanya boleh memalukan dirinya, kata beliau. Dan dalam kenyataan yang terkini, beliau berkata bahawa beliau tidak akan sekali-kali menggunakan kuasa ataupun menyalahgunakan kuasa kerana dia tahu batas kerja beliau, katanya. Selain itu, dia juga mendedahkan bahawa sudah lama dia mencadangkan untuk menggunakan penterjemah di pintu masuk negara, khususnya di lapangan terbang, untuk mengelakkan tidak faham atau salah faham kena masalah komunikasi dan perbezaan bahasa. Dan inilah yang harus diketahui oleh Ketua Pemuda UMNO ini. Dan yang saya tertarik apabila Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian itu berkata bahawa Ketua Pemuda UMNO ini boleh harus memohon maaf, kata beliau. Tetapi saya belum nampak lagi menteri tersebut memohon supaya Ketua Pemuda UMNO memohon maaf. Beliau kata Ketua Pemuda UMNO ini harus menyiasat dengan sebaik-baiknya melalui cara yang betul. Jangan melalui media massa, kata beliau. Kerana dalam media massa, memang kita tak tahu. Huruf A boleh jadi huruf B. Huruf B boleh jadi huruf Z. Begitulah media massa. Tapi kita tak tahulah berapa saat, berapa minit selepas menonton video kekecohan itu, sudahkah disunting atau tidak. Terus pula tiba-tiba Ketua Pemuda UMNO ini menggesa Perdana Menteri pula memecat menteri. Nasib baiklah Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim ini berfikiran panjang, tidak membuat keputusan terburu-buru terus memecat. Kalau dia ambil keputusan terburu-buru terus pecat, ramailah menteri yang akan dipecat kerana media sosial. Media sosial ini banyak cerita-cerita yang tak bagus sebenarnya, ada juga yang bagus. Itulah dia beberapa jam selepas kejadian kecoh di KLIA, Ketua Pemuda UMNO
Gesa Perdana Menteri pecat menteri tersebut, tetapi akhirnya dia kena sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu pendedahan yang mengaitkan dengan komplot. Satu komplot yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri untuk menjatuhkan beliau. Komplot geng kaya mahu jatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, tekan butang subscribe itu percuma. Kita digemparkan pagi ini dengan pendedahan identiti sebenar mereka-mereka geng-geng sakau yang cuba mahu jatuhkan kerajaan. Siapa yang cuba komplot mahu jatuhkan kerajaan perpaduan ini, mahu jatuhkan Anwar Ibrahim, yang menurut Anwar Ibrahim turut mengugut beliau dan turut mahu menumbangkan, menjatuhkan aspirasi untuk mau menghapuskan rasuah dan penyelewengan. Ini benar-benar mengejutkan kita apabila beliau sendiri mendedahkan bahawa pelbagai ugutan diterima oleh Anwar Ibrahim daripada siapa lagi kalau bukan geng kaya, kata Anwar Ibrahim. Identiti geng kaya ini kita nak tahu siapa sebenarnya. Ikuti terus ulasan ini karena dalam ulasan ini akan ada clue-clue tertentu yang mungkin memberikan penjelasan, yang mungkin mendedahkan siapa geng kaya ini yang cuba berkomplot untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, dan juga yang paling sadis dan menyedihkan ialah ugutan yang dibuat. Hari ini atau di Bukit Martajam, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bahawa beliau menerima pelbagai ugutan daripada ini identiti mereka. Siapa lagi kalau bukan geng kaya, dengan kata kunci geng kaya yang sedang berpakat untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya kini. Jadi, persoalan besar yang kita nak ulas ini ada dua perkara. Siapa geng kaya itu? Sila tinggalkan dalam ruangan komen ini. Mungkin Anda ada jawapan dan mungkin ada maklumat dan mungkin Anda ada idea yang boleh mengaitkan siapakah geng kaya yang dimaksudkan oleh Anwar Ibrahim, yang boleh juga kita gelar sebagai geng durjana ini yang cuba untuk berpakat sedang mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Soalan pertama itu, siapakah geng kaya itu, geng sakau ini? Pertama. Kedua soalan dia ialah, mengapa geng kaya ini mahu sangat menjatuhkan Anwar Ibrahim? Mahu sangat menjatuhkan Anwar Ibrahim sehingga wujudnya komplot, sehingga wujudnya ugutan terhadap Anwar Ibrahim. Anda boleh tinggalkan dalam ruangan komen juga. Pada pendapat Anda, kenapa agak-agak geng kaya ini tak suka dengan Anwar Ibrahim? Saya ada satu jawaban untuk Anda semua. Mungkin kerana mereka takut dengan tindakan Anwar Ibrahim yang benar-benar anti rasuah, memperbaiki tata kelola kerajaan, dan paling penting sekali, Anwar Ibrahim tak suka penyelewengan berlaku dalam mana-mana kerajaan ataupun mana-mana tempat dalam pimpinan Anwar Ibrahim. Jadi mungkin ini perkara yang menyebabkan geng kaya ini mula kehilangan sumber pendapatan yang lumayan. Pendapatan masih ada tapi kurang lumayan kerana tak boleh sakau banyak-banyak lagi. Itu pertama. Yang kedua, mungkin geng sakau ini, geng kaya ini dah mula takut, bergegar jantung, bergegar lutut kerana pendapatan mereka selama ini mula disiasat. Dorang takut, mungkin mereka takut akan ada pendedahan, akan ada pembongkaran rahsia-rahsia kekayaan mereka, akaun mereka, punca pendapatan mereka. Mungkinkah ada penggubahan wang haram, mungkinkah ada penyelewengan. Mungkin inilah yang ditakuti sangat oleh geng kaya. Takut-takut nanti mereka akan kedapatan melakukan jenayah. Itu mungkin yang mereka takut. Jadi mereka pun berusahalah untuk mengugut dan juga buat komplot untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim. Itu pendapat saya. Tapi persoalan yang lebih kritikal lagi ialah persoalan kita untuk Anda semua. Tinggalkan dalam ruangan komen jawaban Anda untuk soalan saya ini. Yaitu, kalau Anwar Ibrahim tumbang, siapa yang akan dilantik menjadi Perdana Menteri? Kerajaan siapakah yang disukai oleh geng kaya ini? Itu persoalan dia. Siapa yang geng kaya suka?
Kalau Anwar Ibrahim tak disukai oleh geng kaya ini, kalau geng kaya ini tak suka kepimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini, soalannya ialah, siapa yang disukai oleh geng kaya ini? Siapa kerajaan yang akan menggantikan Anwar Ibrahim yang lebih baik dari Anwar Ibrahim? Anda mungkin ada jawaban dalam ruangan komen. Mungkinkah geng-geng kaya ini suka kalau ada kepimpinan dalam negara ini yang boleh dikatakan sebagai boneka? Barulah mereka tak nak ugut, tak nak jatuhkan, tak nak berkomplot jatuhkan. Mungkin itu sebabnya mereka suka sangat mengganggu pentadbiran Anwar Ibrahim. Sebagai penganalisis politik bebas dan juga pemerhati politik bebas, saya berdoa supaya Anwar Ibrahim tidak ada apa-apa masalah besar dan beliau tetap kuat dan kukuh untuk memerintah negara ini tanpa rasa takut. Anwar Ibrahim tanpa mendedahkan secara terperinci siapa dimaksudkan dengan geng kaya itu, Perdana Menteri berkata, beliau bagaimanapun tidak terkesan dengan ugutan itu dan akan terus lawan untuk mempertahankan prinsipnya demi rakyat. Kata Anwar Ibrahim, sepanjang 7 bulan mentadbir, beliau juga tidak menggunakan apa-apa kelebihan untuk memberi kekayaan kepada isteri dan anak-anaknya. Kata beliau, Anwar Ibrahim kata, saya lalui liku-liku hidup susah dan orang permatang pun juga faham. Ketika ini, hutang negara cecah 1,5 triliun menjadikan keadaan susah, kata beliau. Jadi, kita perlu bersihkan negara ini daripada kerja-kerja rasuah yang menyebabkan pelbagai ugutan. Saya terima daripada geng-geng kaya yang sedang berpakat dengan menggunakan agenda hidup Melayu, kata beliau. Ini adalah clue beliau. Mungkin Anda sudah mulai dapat mengagak apabila Anwar Ibrahim kata geng kaya raya, geng-geng kaya yang sedang berpakat menggunakan agenda hidup Melayu ini. Anda sudah mulai meneka siapakah geng kaya, siapakah identiti geng kaya itu apabila Anwar Ibrahim memberikan clue. Clue seperti itu. Saya tiada masalah pakatan geng kaya yang mana saya ini lawan tetap lawan untuk mempertahankan prinsip ini, kata beliau. Terdahulu, Anwar turut menunaikan solat Jumaat bersama jemaah masjid berkenan sebelum meninggalkan masjid. Pada itu, Anwar berkata beliau juga tidak mempunyai sebarang dendam terhadap mana-mana individu, khususnya pemimpin kerajaan terdahulu seperti mana yang didakwa. Orang kata Anwar ini tak ada kerja lain, cari pasar rasuah sebab nak belas dendam. Inilah masalahnya. Bila ada siasatan terhadap seseorang yang mengaitkan rasuah, dikaitkanlah pula dendam. Jadi takkan nak biarkan kalau terkesan ada rasuah, takkan nak biarkan gara-gara takut dituduh berdendam. Saya fikir itu adalah tindakan yang amat salah dan jijik. Sangat sesuailah Anwar Ibrahim meneruskan anti rasuah tersebut. Jangan peduli apa orang kata. Yang kita peduli ialah kesejahteraan negara ini. Kata Anwar Ibrahim, saya tak dendam. Siapa yang disoal siasat oleh SPRM, dia yang jawab dan jelaskan, serta bukan saya yang arahkan, kata Anwar Ibrahim. Ini setiap kali ada kes rasuah, kata Anwar, yang arahkan, sedangkan Perdana Menteri ada banyak kerja lain perlu dibuat, kata beliau lagi. Itu dia. Anwar kata, setiap kali ada kes, Anwar yang dituduh yang mengarahkan kononnya. Tapi Anwar kata, saya banyak kerja lain lagi lah selain arah itu, kata Anwar Ibrahim. Apa pendapat kamu semua? Anwar turut meminta rakyat membuat penilaian dengan adil walaupun mendengar berbagai cakap-cakap luar yang terus berfitnah terhadap pentadbirannya. Tegas Anwar Ibrahim, rakyat juga harus tahu membezakan antara fitnah dan serangan politik yang kerajaan ketika ini sedang giat memulihkan keadaan negara yang rosak teruk. Boleh kritik, bukan semua saya buat betul. Ada kalanya ada kelemahan yang saya tak tahu. Tetapi cerca dan fitnah memang tak boleh. Tak kira dia pakai kopiah, ketayap dan kot, kata Anwar lagi. Apa pendapat kamu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Satu lagi pembongkaran. Kabar angin yang pastinya mencungkil hati Muhyiddin Yassin. Membuatkan hatinya gundah gulana. Membuatkan hatinya tak boleh tidur malam. Boleh tidur ke malam. Saudara-saudara sekalian, di Malaysia ini, jangankan kabar benar, kabar angin pun boleh jadi benar. Ada satu kabar angin mengatakan bahawa berlaku pergolakan di dalam Parti Bersatu. Baru-baru ini ada tular
berita angin kabar bahwa berlaku pergolakan dalam Parti Bersatu berkaitan dengan penerimaan akar umbi terhadap Khairi Jamaluddin apabila ditawarkan jawatan besar dalam Parti Bersatu. Ada akar umbi bersatu yang terima, ada akar umbi bersatu yang tak setuju, ada pemimpin Parti Bersatu yang setuju, tetapi ada juga yang tak bersetuju. Hari ini pula kabar angin bergolak lagi apabila diberitakan, dilaporkan sayap Bersekutu Bersatu bergolak. Ini persoalan besar yang hanya mungkin boleh dijawab oleh Muhyiddin Yassin. Kalau sebelum ini Muhyiddin kata Perikatan Nasional adalah parti gabungan yang paling stabil. Perikatan Nasional adalah parti yang tidak ada masalah dalaman langsung. Ada pepatah Melayu kata, sedangkan lidah boleh tergigit, ini kan pola suami istri. Sedangkan suami istri pun boleh tergigit, apakan pula parti politik. Begitulah pepatah Melayu kan, sedangkan lidah tergigit, apakan pula suami istri, dia bilang. Jadi, apabila Muhyiddin Yassin kata, Perikatan Nasional adalah gabungan yang tidak ada masalah langsung, tiada persengketaan, dan apa dicakap hampir sempurna, mungkin itu adalah kabar yang boleh kita persoalkan apabila satu berita laporan ini kita terima, sayap Bersekutu Bersatu bergolak, itu persoalan. Sayap Bersekutu Bersatu dikatakan sedang bergolak selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta-merta. Rupa-rupanya ada juga berlaku yang kita tak tahu. Kita pun tidak tahu. Saya secara jujur baru tahu hari ini dengan membacakan pendedahan ataupun laporan berita ini. Apabila sekurang-kurangnya 3 pemimpin penaja Bersekutu Bersatu dipecat serta-merta. Apa sebab mereka dipecat ya? Menjelang PRN lagi nih. Sayap Bersekutu Bersatu dikatakan sedang bergolak selepas sekurang-kurangnya 3 pemimpin penajanya dipecat serta-merta. Ini di tengah-tengah persiapan menghadapi pilihan raya PRN akan datang. Penolong Setiausaha Sayap Bersekutu Bersatu Dr. Richard Ng memaklumkan perkara tersebut melalui satu surat bertarik 16 Jun 2023. Katanya, dia mendapat arahan bahwa pelantikan ahli jawatan kuasa penaja Sayap Bersekutu Bersatu Kebangsaan yang sedia ada telah ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Satu jawatan kuasa penaja yang baru sedang dalam proses pelantikan, kata beliau. Sehubungan dengan itu, pemimpin yang dipecat diminta untuk tidak menggunakan jawatan yang lama dalam sebarang surat mesurat dan komunikasi dengan masyarakat, kata Ng dalam surat tersebut. Namun, surat itu tidak menjelaskan siapa yang memberikan arahan pemecatan tersebut. Surat itu juga tidak menyebut nama pemimpin yang dipecat. Jom kita cuba rungkai. Siapakah pemimpin yang memberikan arahan untuk pemecatan tersebut? Coba teka. Agak-agak siapa? Dalam Parti Bersatu, pemimpinnya yang paling besar ialah Presiden. Presidennya ialah Muhyiddin Yassin. Tapi dalam ketua blok pembangkang, ketuanya ialah Hamzah Zainuddin yang juga merangkap Setiausaha Agung Bersatu. Dalam gerak kerja, biasanya Setiausaha yang akan membuat kerja-kerja surat menyurat. Tapi dalam arahan dan keputusan, biasanya Presidenlah yang akan membuat. Namun demikian, kita pun tak pasti siapa orangnya. Tapi mungkin Anda ada clue dan jawabannya. Siapa yang bertanggung jawab memberikan arahan pemecatan itu? Dan yang paling penting lagi, apa alasan pemimpin itu dipecat dan siapa pemimpin itu yang dipecat? Siapa? Agak-agak siapa kan? Apa agak-agak siapa? Bukankah lebih baik pada waktu menghampiri PRN ini, lebih baik jangan pecat-memecat, lebih baik kukuhkan syaf di mana-mana supaya tidak ada senjata peluru hidup yang boleh digunakan untuk menembak menjadi senjata untuk mengalahkan mereka sendiri. Itu dianggap bunuh diri. Beberapa sumber Parti Bersatu memberitahu Malaysia kini bahwa 3 pemimpin tersebut ini adalah cluenya. Naib Ketua Sayap Bersekutu Parti Dr. Mahaganapati Das, Ketua Penerangan S. Subramaniam, dan Ahli Jawatan Kuasa M.U. Raja.
Ketika dihubungi, S. Subramaniam mengesahkan dia telah melihat surat tersebut. Ya, saya boleh sahkan melihat surat tersebut. Ini adalah pemecatan kedua saya dalam masa 3 minggu, kata beliau. Aduh, kesian jugalah kan S. Subramaniam ini. Apabila dia kata ini adalah pemecatan kedua dia dalam 3 minggu. Aduh, ini teruk juga ini kan, sampai 2 kali dipecat dalam masa 3 minggu. Kali pertama saya dimaklumkan melalui teks WhatsApp sahaja. Kali ini surat dikeluarkan tanpa menyebut nama pemimpin yang dipecat, kata beliau. Saya menerima keputusan Chong untuk memecat saya kerana melantik dan memecat seseorang. EJK adalah kuasa beliau. Tetapi saya mengharapkan Chong dapat memberikan alasan yang kukuh ke atas pemecatan saya kerana pemecatan tanpa alasan akan memberikan impak yang tidak baik, kata beliau, merujuk kepada pengerusi Sayap Bersekutu Bersatu. Kata Subramaniam, perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Sementara itu, MU Raja Pulau berkata dia masih belum menerima surat pemecatan. Saya tidak menerima sebarang surat. Bagi saya masih EJK Bersekutu, katanya. Malaysia kini telah menghubungi pengerusi Sayap Bersekutu, Chong Fat Ful, untuk mendapatkan komen. Bersekutu Bersatu ditubuhkan pada tahun 2021 selaku sayap dalam parti yang mewakili ahli bukan Bumi Putra. Apa strateginya? Kita pun tak tahu. Apa pendapat kamu semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Nazilin Unity. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. PRN 6 buah negeri sudah sah akan berlangsung beberapa hari saja lagi. Ini menjadi persoalan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah teruk. Di dalam pelbagai isu melibatkan PRN kali ini, isu yang paling panas sekali ialah melibatkan satu persoalan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kepada pemimpin PAS. Anwar Ibrahim bertanya, tak sokong PAS musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab, kata Perdana Menteri. Semua ini satu polemik di dalam pilihan raya. Persoalan-persoalan yang penting yang boleh menentukan kemenangan, yang menjadi batu penanda kemenangan kepada mana-mana parti politik yang bertanding. Namun demikian, persoalan hebat ini menjadi buah mulut di mana-mana termasuk media sosial. Anwar Ibrahim bertanya satu soalan ini. Anda harus jawab. Pernahkah Anda dengar atau pernahkah Anda jawab, ataupun tiada jawapan langsung, hanya pemimpin PAS yang boleh jawab. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak sokong PAS musuh Islam? Itu persoalan dia. Pemimpin PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan yang dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Beliau berkata ini termasuk kenyataan bekas timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Kata Anwar Ibrahim, apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah? Kalau betul, pasal apa arwah Toh Guru Tan Sri Nik Aziz sokong saya dan saya bukan ahli PAS pun? Ini mereka pemimpin dan Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anar berkata demikian ketika berucap pada program Minum Petang bersama penduduk kampung Sama Gagah dekat Permatang Pauh hari ini. Sebelum ini, Sheikh Muhammad Zainul mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah berselawat pada 24 Jun lepas. Namun, beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. 2 dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwah tak mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak?
Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Perdana Menteri lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa, yang pastinya akan membuka minda dan juga pastinya menjadi batu penanda kepada keputusan pilihan raya kali ini. Mengikut pikiran dan juga pendapat saya, persoalan ini kalau dijawab dengan tidak berhati-hati, ianya boleh menyebabkan PAS menerima bahana yang besar. Tapi kalau dijawab pula, ianya juga boleh memerangkap PAS. Oleh sebab itulah, persoalan ini sangat penting untuk cuba dijawab oleh PAS. Anwar Ibrahim melalui Malaysia Kini, laporan Malaysia Kini ini bersoal jawab kepada pemimpin PAS dengan satu soalan. Tak sokong PAS, adakah musuh Islam? Pemimpin PAS kena jawab segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pemimpin maupun Dewan Ulama PAS untuk membetulkan beberapa kenyataan dikeluarkan penceramah bebas yang menyentuh sensitiviti umat Islam sebelum ini. Itu sebabnya dalam beberapa kenyataan PDRM baru-baru ini, mereka melarang untuk berkempen menggunakan sensitiviti, terutamanya melibatkan 3R, yaitu agama, bangsa dan raja-raja. Apabila ianya digunakan dalam kempen, maka inilah yang berlaku. Beberapa perkara yang tidak elok dan sensitif menyebabkan perpecahan dalam negara ini. Anwar berkata, ini termasuk kenyataan bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Sheikh Muhammad Zainul Asri Muhammad Romli baru-baru ini, yang menyatakan bahawa sesiapa sahaja tidak menyokong PAS adalah musuh Allah. Apakah benar orang tidak bersama dengan PAS adalah musuh Allah, kata Anwar lagi. Kalau betul, kata Anwar, pasal apa arwah Tok Guru Tan Sri Nik Aziz menyokong beliau dan beliau pula bukan ahli PAS? Ini pemimpin atau Dewan Ulama PAS kena jawab, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, sebelum ini Sheikh Muhammad Zainul telah pun mengeluarkan satu kenyataan berbau hasutan berkait isu musuh Allah ketika program Himpunan Kedah Berselawat pada 24 Jun lepas, namun beliau telah memohon maaf serta mengakui kesilapan mengungkap kalimah berkenan. Anwar turut mendesak kepimpinan PAS membetulkan dakwaan lama yang dikeluarkan penceramah bebas itu, antaranya Nabi Adam turun di Gunung Jerai, Kedah. 2. Dakwaan Saidina Uthman bin Affan sampai di Kedah. Kita kata dakwah tapi mengizinkan kepalsuan. Betulkah tidak? Kalau tidak betul, mengapa tidak ditegur, kata Anwar Ibrahim. Ini persoalan yang amat besar yang perlu dijawab disegera oleh para pemimpin PAS. Itu saranan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan dan pendedahan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini satu pendedahan rasuah yang berlaku di KLIA. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Kesenian Malaysia, Tiong King Sing, mendedahkan bahawa ada satu budaya yang memalukan berlaku di KLIA. Beliau mengatakan sudah waktunya mungkin SPRM perlu menyerbu ataupun menyergah KLIA untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, kata beliau lagi. Beliau mengatakan bahawa, kata Tiong, dia akan menyarankan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan. Seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Kata Tiong lagi, pendedahan yang paling mengejutkan kita ialah ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan, kata Tiong King Sing. Ini bukan pendedahan yang biasa-biasa. Ini satu pendedahan yang luar biasa. Ini satu pendedahan yang paling mengejutkan kita dan paling memalukan kita. Kata Tiong King Sing, saya diberitahu ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekira pelancong asing yang ditahan mau dilepaskan. Yang mengejutkan lagi, dia memberikan nilai uang yang tepat.
Tiong mengatakan ada yang minta sehingga RM3.000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asing. Berita ini dipetik daripada Malaysia Kini. Saudara-saudara, menurut Tiong lagi, tambahan RM3.000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12.000 untuk kos memproses visa. Bayangkan, ini jumlah yang paling besar dan melampau pernah saya baca. Kalau ini benar, bayangkan 3.000 campur 3.000, 6.000 campur 12.000, dia akan jadi 18.000 untuk seorang pelancong. Ini bukan melancong namanya, ini namanya diseksa. Asalnya mahu melancong menikmati keindahan negara Malaysia, tapi akhirnya merana durjana pula yang diterima. Kalau ini benar, memang betul-betul memalukan. Tiong Keng Sim dalam pendedahannya berkata, dalam kekecohan di KLIA yang dilaporkan berlaku ini, beliau berkata malah wanita yang ditahan tersebut juga tidak diberikan makanan yang sewajarnya ketika ditahan, dan ini jelas melanggar undang-undang, kata beliau. Beliau difahamkan wanita tersebut diberi makan hanya sekali sahaja dalam tempoh 15 jam sepanjang ditahan, katanya. Kata Tiong, dia akan menyerahkan semua maklumat berkaitan kepada SPRM supaya siasatan dapat dijalankan, seterusnya dapat memulihkan imej Malaysia terutamanya di pintu masuk negara. Saya turut diberitahu bahawa ada pegawai immigration yang meminta wang diberikan sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Yang mengejutkan kita, ada pegawai yang minta sehingga RM3.000 untuk dikeluarkan dari tahanan termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3.000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas. Manakala RM12.000 lagi untuk kos memproses visa, katanya. Saya rasa ini satu perbuatan yang melampau. Dan saya rasa pendedahan ini mungkin ada kebenarannya. Perlu disiasat segera oleh pihak SPRM. Seperti mana yang ditegaskan oleh Tiong Keng Sim, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan ini, dia sudah merasakan bahawa sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara kita. Jangan sampai sudah nasi menjadi bubur, barulah kita bertindak. Jangan sampai nama kita sudah kotor di negara luar, baru kita bertindak. Kata Tiong Keng Sim juga, saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa apabila Menteri Kebudayaan, Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan ini menyatakan, mengakui, membongkar bahawa ada wujud rasuah di KLIA. Tiong Keng Sim katakan, kehadiran saya di KLIA membongkar rasuah. Wah, apa pendapat kamu semua? Kalau anda suka dengan pendedahan malam ini, sila share video ini, tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini isu paling hangat di media sosial ialah berkenan seorang menteri kononnya menimbulkan kekecohan di lapangan terbang KLIA. Akhirnya menteri yang bertanggung jawab tampil menyatakan kepada kita semua persoalan itu. Sebelum ini ianya seperti tidak berani didedahkan siapa menteri tersebut. Namun akhirnya menteri yang berani ini muncul menyatakan apa sebab beliau datang di KLIA dan siapa orangnya. Ikuti terus ulasan ini dan anda harus dengar apa yang dinyatakan oleh menteri itu sendiri. Jangan dengar daripada orang yang hanya memutar belit cerita. Rupa-rupanya menteri yang dikatakan membuat kecoh itu sebenarnya
telah pun membongkar rasuah di KLIA. Kita bersyukur sebab menteri yang datang itu, yang dikatakan menimbulkan kecoh itu, telah pun membongkar rahasia, membongkar rasuah di KLIA. Rupa-rupanya, kalau ikut apa yang diceritakan oleh menteri ini, rupa-rupanya di KLIA wujud rasuah. Adakah Anda tahu? Saya tak tahu, baru juga tahu. Dan menteri ini ialah Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Menteri ini ada kaitan dengan KLIA sebab beliau tahu KLIA adalah pintu kepada pelancongan dan kesenian dan kebudayaan, melibatkan pelancong. Jadi itu sebabnya kita sangat-sangat bersyukur kerana menteri ini walaupun menimbulkan kekecohan, tetapi telah pun membongkar rasuah yang jijik berlaku di KLIA. Menteri akui kekecohan kehadiran saya bongkar rasuah di KLIA, kata Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing. Beliau mengakui dirinya adalah menteri yang dimaksudkan dalam kekecohan di Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa KLIA semalam. Bagaimanapun, kata Tiong, kehadirannya di sana telah mendedahkan rasuah di kalangan pegawai di lapangan terbang. Saya bersyukur kerana kehadiran saya telah membongkar satu peristiwa yang memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Aduh, ini memang memalukanlah kalau benar apa yang didakwa oleh Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan ini. Memang betul-betul memalukan negara apabila wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara, kata beliau. Pada mulanya, kata menteri ini, saya tidak mahu mendedahkan perkara ini kerana sedang bertindak mengikut saluran serta platform yang lebih praktikal, kata beliau lagi. Namun, disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubungi saya, maka ini penjelasannya, katanya, kepada satu kenyataan hari ini. Betullah apa tindakan Tiong ini? Beliau sebenarnya mahu membuat laporan itu secara bertulis kepada platform yang lebih baik, lebih praktikal tanpa menggunakan media sosial. Tetapi oleh kerana media telah pun menularkan perkara itu dan telah mungkin disalah erti, disalah tafsir, maka adalah sesuai, dan saya tidak menentang pendedahan daripada Tiong ini melalui media sosial juga, sebab kalau tidak nanti orang akan guna itu sebagai satu peluru. Lebih-lebih lagi sekarang ini adalah PRN melibatkan 6 buah negeri. Jangan-jangan parti pembangkang, parti lawan sudah mengintai untuk memutar belit dan menggunakan isu ini untuk menjadi senjata menembak musuh mereka. Jadi baguslah, Tiong telah menerangkan dengan begitu baik sekali apabila beliau kata dia disebabkan isu ini tular dan ramai pengamal media menghubunginya, maka ini penjelasannya. Tiong menafikan dakwaan yang menuduhnya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak imigresen. Kata beliau, saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya jika berbuat demikian. Makna kata, dia sedar bahawa apa yang dia buat itu akan boleh merosakkan reputasinya kalau dia benar-benar melepaskan pelancong asing itu. Maknanya dia tidak melepaskan pelancong asing itu sesuka hati kerana dia tahu bidang kuasanya dan tidak mahu merosakkan reputasi beliau. Jelas Tiong, warga China yang dibelanya sebenarnya ditahan tanpa diberi alasan atas sebab-sebab penahanannya. Katanya lagi, masalah timbul apabila kedua-dua pihak pegawai imigresen dan pelancong asing tersebut mempunyai masalah komunikasi. Jadi ini masalah dia, misunderstanding, miscommunication. Dimaklumkan bahawa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi, namun kegagalan komunikasi kedua pihak menggagalkan pihak imigresen mendapatkan dokumen yang diperlukan dari pihaknya, katanya lagi. Maknanya pelancong ini sedang bermasalah. Jadi tiada masalahnya Menteri Pelancongan ini datang membantu, kerana itu tugasnya. Dia memang Menteri Pelancongan. Jadi apa salahnya Menteri Pelancongan membantu pelancong yang
ada masalah ini? Mungkin karena kedapatan ada rasuah di sana, itulah yang menimbulkan kekecohan. Dan bukannya kehadiran Tiong itu yang menimbulkan kekecohan, tetapi kedapatannya rasuah itu. Dimaklumkan bahwa pelancong tersebut telah lengkap segala dokumentasi. Penjelasan Tiong dibuat selepas laporan Bebas News mendakwa seorang menteri yang tidak dinamakan telah menceroboh masuk ke Balai Ketibaan Antarabangsa untuk mempertahankan seorang warga China yang dilarang memasuki Malaysia. Bebas News memetik sumber melaporkan menteri berkenaan mengetahui kejadian itu dan memasuki Balai Ketibaan KLIA tanpa terlebih dahulu memohon PAS. Namun demikian, kata Tiong, sedangkan saya memiliki PAS yang sah untuk memasuki kawasan tersebut. Jadi mengapa perlu memperbesarkan isu ini dengan memberi persepsi yang salah soal Tiong? Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula, ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing, kata beliau. Jika kita tidak serius dalam isu ini sekarang, sampai bila-bila pun, ia tidak akan diselesaikan. Mungkinkah ada segelintir pegawai takut jika perkara ini terbongkar sehingga memberi kesan kepada kepentingan pribadi mereka soalnya? Menurut Tiong, dia telah melobi penterjemah untuk warga asing dari Timur Tengah, China dan India seawal Mac lagi untuk menyelesaikan proses ketibaan dan memastikan kecekapan. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysian Airports Holding Berhad, kata beliau. Dalam lawatan ke KLIA itu, saya turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, katanya. Menteri itu berkata menjadi isu biasa mengenai warga asing yang tiba di Malaysia dan telefon bimbit mereka dirampas dan tidak diberi alasan untuk penahanan mereka. Saya juga mendapat maklumat bahawa adanya pegawai yang mengubah akta yang termaktub dalam perundangan mereka sesuka hati ketika di lapangan terbang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.